Okey, nampak kan saya punya slide ni? Nampak tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung sesi kedua untuk MEKP, intro to PQ. EE kita belum start lagi, nanti EE kemudian. Alright, part 2. Okey, chapter 2 ni semua dah dapat download lah dalam Ulearn. Boleh ya? Okey, very good. Okey, kita akan cerita sikit pasal first part ni, pasal terms and definition of PQ based on international standard. Sebab sebelum ni saya masa first part tu tadi, kita cerita daripada dari segi yang ni lah, maksudnya based on definition, textbook, definition, macam-macam lah kan. Ya, tapi sekarang ni kita go through because we as a engineer, you guys engineer, you kena tahu standard, international standard. Okay. So meaning that bila you baca kadang buku ke apa kan, dia power quality, kadang-kadang definition dia berbeza kan. So dia ada version 1, 2, 3 kan. Okay. Macam ada setengah tu PQ, dia kata concept of powering and grounding electric equipment in a manner of that suitable to the operation of the equipment, bla 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 sampai sini kan. Ini IEEE yang bagi definition. Okay. And then ST pula, ST ni kita punya Suruhanjaya Tenaga lah. Dia kata PQ is the ability of equipment to function satisfactory. Lepas tu PQ pula, TMB pula. Kalau you refer dekat website TMB ataupun dia punya documentation dia kata PQ or voltage quality refer to the changing of perfect sinusoidal waveform to non-sinusoidal voltage waveform. Macam itulah. Itu definition dalam TMB pula. Lepas tu IEC, ni dua ni sebenarnya yang kita cakap dari standard ni lah. IEC dan IEEE. Ini daripada standard. IEC dan IEEE ni adalah standard. So basically standard, international standard ni memang dia dah set dah. Okay, inilah definition yang dia orang akan pakai. So terpulang kepada industri ke siapa-siapa nak guna, gunalah kan. Kalau katakan tak nak guna, dia gunalah definition sendiri. Okay. Tapi kalau kawan perasan, dia punya walaupun dia ni kadang-kadang kadang-kadang ada juga dia kata pasal term power quality, kadang dia pakai supply reliability lah, service quality lah, voltage quality lah, macam-macam lah term ni. Okay, so basically you guys just familiar je this kind of terms lah. Okay, right, so kita akan go through. Kalau katakan, so kita refer dua standard, satu standard UK based which is IEC. Okay, dia kata apa? The ability of a device, equipment or system untuk function satisfactorily in its electromagnetic environment without introducing intolerable EMT. EMT itu electromagnetic lah. Saya short form the EMT. Disturbance to anything in that environment. Okay. Dia punya statement ni basically very general lah. Okay. Dia cerita pasal electromagnetic tu. Because bila ada voltage, ada current, ada lah electromagnetic betul. Okay. So benda macam tu lah. So maksudnya device tu dia boleh function tak? Kalau katakan dia punya EMT dia, EMT ni meaning that related to voltage and current lah. Kalau dia boleh withstand EMT punya environment, current and voltage punya environment, kalau berlaku any disturbance. Kalau US pula, US ni biasa kita pakai, the standard dia is IEEE, dia punya base dia. So US pula kata apa? IEEE ni, PQ basically is the concept of powering and grounding. Okay, sebab power dia mesti ada grounding kan. Dia tambah grounding. Macam ni dia tak mention grounding. Of equipment in a manner that is suitable to the operation of the equipment and compatible with the supply system and other connected equipment. Nampak perbezaan dia daripada segi definition. Walaupun dua-dua ni sebelah-sebelah, tapi dia memang biasalah UK dengan US mana ada agree kan. Seorang pakai sentimeter, seorang pakai inci kan. So they all like not to agree with each other lah. But anyway, dua-dua definition ni kira you tak perlu hafal sebenarnya kan. So basically kita just faham lah konsep dia apalah. Dia nak sampaikan ni ialah ya kalau IEC ni dia kata ability of device, mesti keupayaan peralatan tu untuk withstand EMT environment. Kalau yang IEEE dia kata the concept of macam mana nak power dan ground electronic equipment tu so that dia suitable dengan supply system and operation of the equipment. Operation equipment ni maksud operation ni bahasanya dia punya voltage yang current lah kan. Dia operate at which voltage, dia operate at which how much power you need supply. Macam itulah. Okay, so let's move on. So basically nevertheless maksudnya
all party, maksudnya IC dan IEEE dia setujulah. Kalau kita baca betul-betul dia punya definition dia, kita refer kepada expert, dia kata it is a very important aspect of power system with direct impact on efficiency, security. Maksudnya semua dua-dua agree that PQ ni memang very important dan dia impact dia memang akan affect efficiency, security, reliability. Okay. Dan agree juga that the power supply system can only control the quality or limit of the voltage. Maksudnya dia tak boleh control dari segi current. Current ni memang bergantung kepada load. Macam kilang lah. Siapa nak kontrolkan bila you nak onkan motor, bila nak offkan kan, betul tak? Lampu kita kat rumah. Kita boleh on suka hati kita kan. So basically the only that you can control is the voltage. Okay. So considering kita combine dua definition, kita boleh katakan basically PQ ni kita punya definition lah kalau nak combine semua kan. Is maksudnya the measure, analysis and improvement of the bus voltage. Because voltage ni dia bukan dekat line, dekat bus kan, dekat point-point mana dia kan. Bus tu macam dekat node lah. Kan kita boleh measure voltage dekat node kan. To maintain a sinusoidal waveform at rated or standard or nominal. Tiga-tiga sama lah, rated ke nominal ke standard ni the same thing. Voltage and frequency. Voltage ni maksudnya magnitude lah. Magnitude voltage, RMS ke peak to peak ke kan. Semua kamu dah belajar dulu kan. Voltage ni magnitude dia ada banyak. You boleh categorize as root mean square, peak voltage, peak to peak voltage kan, average voltage kan. Okay. And then frequency. Frequency ni memang depends on dia punya ni lah, waveform dia lah. This definition include all momentary and steady state phenomena. Momentary maksudnya yang sementara, steady state maksudnya kira yang dah berkekalan lah. Okay. Okay, classification. Okay. Ini standard yang berkaitan dengan PQ ni, dia ada banyak, dia ada a lot. Kalau IEEE dia ada, ni saya senaraikan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau IEC ada banyak lah, 1, 2, 3 ada banyak lagi lah. So dia ada terminologi lah, ada apa itu flicker lah, atau voltage set pun satu standard. Ini yang ni pun recommended practice pun satu standard. So banyak. Definition ni tengok, untuk definition dia satu standard. Bukannya title, bukannya apa, definition aja kan. So they all very, this is a very old topic sebenarnya kan, dah lama dah benda ni. PQ is not a new issue. Dia dah berpuluh tahun, 20 tahun lah benda ni. Engineers have been discussing, and masa tahun 70-an, 80-an bila ekonomi dah start banyak yang guna elektronik kan. Benda tu baru booming ni lah. Masa tu research on PQ memang banyak. Siapa yang buat master PhD memang akan fokus dekat power quality lah. Sebab masa tu industri elektronik tengah naik kan, dengan komputer baru keluar semua kan. So that's why lah. So dia standard dia beli makin banyak dan sampai sekarang dia still reviewing lah. Okay. For example sekarang ni kita ada apa? Apa yang terkini dalam kita punya power system? Kita ada PV kan. Kita ada banyak inverter kan. Rumah-rumah pun dah banyak semua pasang pakai inverter lah. Semua dah electronic base lah. Semua dah ada pakai macam-macam itu, ada solar, ada macam-macam renewable energy, battery storage, macam-macam benda kan. So those things are, apa-apa yang menggunakan inverter atau converter memang akan ada banyak PQ issue. Sebab dia guna banyak electronic devices, semiconductor, banyak diode, rectifier semua kan. Benda tu semua akan menyebabkan banyak PQ issue. So benda-benda tu still lagi ongoing research going on lah. Okay. Okay, ini overall category of PQ based on IEEE. Okay, saya tak nak go through on IEC atau IEE. Dulu IEC dia panggil IEE, dia tukar jadi IEC. Saya rasa kot, tak punya sangat. So dia ada 7 kategori. Kita boleh kategoriskan ni ikut macam-macam lah kan. TMB kan kategoriskan ikut dia punya definition sendirilah. Dia kategoriskan ikut duration. Mungkin ada yang momentary, ada yang steady state. Macam IEEE dia setkan ada 7 jenis. Jenis yang pertama dia panggil transient. Kedua dipanggil short duration variation. Ketiga ialah long duration variation. Variation ni maksudnya variation of voltage bukan variation of lain, voltage variation. Okay, voltage unbalance, waveform distortion. Waveform distortion pun of voltage, voltage fluctuation, dan last is frequency variation. Okay, so kita akan go through each category 1, 2, 3 sampai habis. Mungkin ada yang detail, ada yang tak detail. So depends on ni lah. Okay, saya tak go through everything in detail. Mana yang rasa penting-penting sajalah. Alright. So mungkin hari ni kita akan cover sampai transient aja. Mungkin impulsif aja. Mungkin oscillatory kita akan cover lain time lah. Okay.
Sekarang dah berapa minit kita berudara? 5 minit tak apa. Okay, so ini ialah graf yang saya dapat daripada lecture note yang terdahulu. Dia just lukiskan waveform. Okay, PQ ni memang tak boleh lari, you kena tengok waveform. Okay. Siapa pernah guna power analyzer dekat lab sebelum ni? Ada tak? Power analyzer. Power quality analyzer. Power analyzer. Bila kamu boleh kamu boleh hook up equipment tu, kamu letak dekat mana-mana, dia akan analyze, boleh tengok dia punya waveform dia. Sebelum ni kita pakai multimeter kan, kita nak tahu voltage kan, berapa voltage kat dinding tu, berapa, 240 ke, 239 ke. Kadang-kadang ada masa-masa kadang bila you measure kat UTM tu, kan saya pernah measure kat FK tu, kadang dia boleh turun tau. Daripada 240 jadi 235 ke 232 Tapi yang PQ analyzer ni dia boleh measure, boleh record dia punya graph sine wave lagi. Boleh kira power factor lagi, boleh tahu berapa VAR, berapa V, semualah. Tengah kelas. Ya saya, go ahead. Macam ni dia boleh turun se? Okay, itulah. Okay, sebelum kita go through macam mana dia boleh, yang cakap pasal voltage kan dekat kita punya fakulti tu kan. Kadang-kadang bila dia turun tu bila load terlalu banyak. Ataupun mungkin dia voltage ni dia banyak boleh drop. Itu dia panggil mungkin voltage drop lah. Mungkin load terlalu tinggi, bila kita terlalu jauh daripada supply. Dulu mungkin UTM, dulu mungkin saya measure ni dulu lah sebelum ada yang 33 kV tu. Mungkin sekarang ada 33 kV dia okey sikit. Bila kita punya station kita UTM jauh kan. So bila voltage lalu sepanjang line tu, kan dia belajar dulu kan ada voltage drop, betul? Disebabkan impedance dalam line kan. Mungkin that one of the cause lah voltage boleh drop. Ataupun voltage boleh drop dari segi mungkin kalau load terlalu tinggi, voltage boleh drop juga kan. So it depends jugalah. So saya tak tahu masa tu saya just measure je, asal rendah ni. So kadang-kadang bila malam biasa tinggi. Sebab malam load kurang. Cuba kalau you nak try, you ambil multimeter. Kalau ada digital multimeter kan, you sambung kat dinding, tengok. Siang berapa, malam berapa. Saya rasa kalau multimeter kamu detail, dia akan ada beza sikit dari segi voltage. Kamu cubalah eksperimen kalau nak. Okay, back to our ni boleh. So ni apa ni, PMOS ni. Most common power quality voltage. So basically ini ialah jenis-jenis quality voltage and then ini ialah sample graph lah. Okay. Kalau biasa orang PQ dia tengok graph dia dah tahu. Ni jenis apa. So kamu kena sebagai power, maybe you will kamu kerja bahagian power quality ke apa kan. Okay. So basically this graph yang kamu kena tahulah. Kena be able to identify. Okay, kalau nampak graf yang kamu, katakan berlaku satu isu PQ dekat kamu tempat. Lepas tu kamu ada device untuk record kan. Record semua voltage, current, waveform semua. Dia record, lepas tu dah okay, capture, kita analyze, print ke dia ataupun tengok dia dan kita trace dia one by one. Macam mana rupa. So dia ada trend dia panggil macam signature lah. Signature ni macam kalau katakan voltage swell macam mana rupa dia. Transient sebab beza-beza nampak graf dia lain-lain kan. Okey. Ni macam orang CSI lah nak tahu. Okey, kalau katakan doktor kan, kalau heartbeat dia macam ni dia sakit apa? Darah dia macam ni sakit apa? Macam itulah. Dia macam kita nak investigate jenis kita tengok graf yang pertama. Lepas tu kita identify apa jenis PQ yang berlaku that happen in our system. Okey. So ini pun ada gambar saya ambil daripada satu website ni. Dia ceritalah, dia tunjukkanlah macam mana rupa under voltage, over voltage, harmonic, flicker, interruption. So it just showing the category of PQ issues and dia punya type lah. Okay, untuk slide yang this one and this one and this one, okay, yang pertama, kedua, ketiga, ni 1, 2, 3. Ni saya ambil daripada IEEE standard. Okay, IEEE standard ni dia dah macam mana nak classifykan. Okay, tadi kita tengok dari segi gambar kan, gambar-gambar. Okay, gambar ni. Tetapi actually gambar ni dia ada lah dia punya value dia sebenarnya. Okay, so macam mana nak identify type of PQ, standard dah setkan. Okay, ni semua standard lah. Kalau transient, okay, bawah transient dia ada impulsif. Bawah impulsif dia ada jenis nanosecond ke microsecond ke, dia lagi detail lah kan. Okay. So katakan short, okay, ni kategori yang pertama, ni kategori yang kedua. Waktu dia adalah pecah-pecah anak-anak, datuk nenek, cucu-cucu semua kan. Semua tu.
So and then saya kata ni ialah the typical spectral content. Spectral content ni dia punya frekuensi lah. Okay, dia ada lah frekuensi dia punya macam mana lah, nanosecond rise, dia ada dia punya karakteristik lah. Okay, macam low frekuensi berapa frekuensi, ni dia punya macam berapa rise dia, berapa lama dia take time untuk turun atau naik. And then yang ketiga ni yang paling penting juga ialah duration. Okay, duration ni very important because different type of PQ disturbance ni, PQ ni 1 sampai 7 tu kan, dia ada dia punya duration dia. Tapi this is just a typical duration, bukan exact duration . So basically table yang 1, 2 dan 3 ni, okay, ni samalah, dia follow, dia sambung . Ialah sebenarnya macam nak jadikan sebagai guideline to engineers untuk bila dia nak buat study, dia ada satu PQ punya graph, lepas tu voltage graph, nak identify jenis apa dia punya problem dia. And then table yang terakhir sekali ialah typical voltage magnitude. Itu kita panggil typical. Typical ni maksudnya orang yang develop standard ni, dia dah buat survey satu dunia lah. Mungkin tak semualah. Dia pergi US sana sini, dia ambil data, dia collect data semua banyak power utility. Lepas tu dia combinekan, okay, dia compare. Okay, kalau katakan untuk oscillatory ni, dia punya typical value dia mungkin macam ni. Okay, dia akan cari average ke macam tu lah. Maksudnya kalau average paling ramai, typical value dia macam tu. Okay, duration pun sama juga. Duration ni typical dia macam ni. Okay, so samalah table yang this one untuk voltage swell, unbalance, wave distortion, voltage fluctuation and power frequency. Ada 7 lah, 7 kategori. Dia beritahu lah semua. Okay, so table ni is a reference table lah. Macam kita tak perlu kamu nak hafal benda ni. So engineer you tak perlu hafal sangat, you tahu konsep je lah. And then you tahu kat mana nak refer. Nama standard ni saya tak pasti. Tadi standard yang tadi je kot ni, this one. Okay, untuk kat sini. Kamu refer IEEE.org ni, kamu boleh go to all the PQ punya standard lah. Kalau IEC kat sini, atau IEC kita tak cover lah untuk standard kat sini. So saya akan cerita berkenaan dengan PQ, tapi jenis dia sama. Cuma mungkin IEC orang UK tu, orang British tu dia classifykan berbeza lah. Mungkin value yang classification yang table satu sekali pun berbeza. Wallahualam, saya tak pasti. Okay, tapi okay. So ini yang apa nama itu dalam kalau refer dekat ada dalam TMB ke tak salah dia classifykan dalam 2 jenis. Satu yang steady state PQ variation, satu lagi yang short duration and PQ event lah. Maksudnya yang kat sini ini ialah normally maksudnya harmonic flicker semua ni ialah variation yang mungkin boleh dia steady state, dia berlaku secara constant lah. Macam ni dia very short. Tapi tak apalah, it's okay. It doesn't really make much of a difference. Kita akan cover each kategori ni one by one lah. Okay. Tapi yang paling biasa kalau orang tanya yang paling common lah. Paling common sekali picker problem is voltage sag. Voltage drop lah. Kadang-kadang bagi voltage drop, sag kadang-kadang bagi voltage dip, DIP. So yang paling common lah dekat dalam dunia ni in fact.